kamu tengok situasi, adakah situasi ini benda yang kita tidak boleh elak. Motorcycle kita, motor kita kena curi. Memanglah benda yang kita tidak boleh elak. Okay, jadi nombor 3 ini adalah satu risk. Dan adakah risiko ini boleh diukur dengan duit? No. No. Okay, ada orang kata no. Now, ukuran dengan duit ini bermaksud dengan kehilangan yang kita tanggung lah maksudnya. Okay, sekarang dalam term ini motor kena curi. Jadi kehilangan kita adalah satu motor. Jadi motor ini boleh ke diukur dengan duit? Janganlah kamu cakap pasal oh motor ini adalah kawan baik saya. No. Okay, kita cakap dalam reality Okay, motor ni boleh ke kita ukur dengan duit? Yes, exactly. Motor ini adalah something that can be measured by money. Kerana motor kita boleh beli kan? Kita tahu harga dia. Cuma cara nak calculate harga dia tu, kamu belajar account kan? Kita ada depreciation ataupun apa yang Melayu? Kan satu aset yang tiap-tiap tahun dia akan turun nilai dia. Itulah, saya tak ingat apa term dia. Okay, now sekarang kita pergi kepada subtopik kedua. So ini adalah menjawab kepada first learning standard kita yang pertama tadi, iaitu what is the meaning of risk. So dia possibility of a disaster that cannot be avoided, always unpredictable and involves loss. Okay, so now kita pergi kepada what is insurance. Okay, kamu, saya tak pastilah kamu tahu ke tidak. So yang paling dekat dengan kamu sebenarnya siapa yang suka nak bawa kereta, especially lelaki lah, dalam kereta atau motor. Kereta dan motor tersebut ada insurance. Okay, now apa fungsi insurance ini Okay, if you see here, insurance dia adalah kita transfer the risk from individuals to insurance organisation. So risiko yang kita tanggung ni, contoh duit, motor hilang. Risiko tersebut, maksudnya risiko dari segi financial kita tersebut, kita transferkan kepada satu organisation insurance. So organisation ini usually it's a company lah. Okay, company yang selalu kamu tengok, mungkin Prudential, Etiqa, AIA. So it depends. Okay, dan it involves a contract. Contract ataupun kita panggil sebagai policy. Okay, so contract ni di antara between insurance owner ataupun kita panggil sebagai policy holder. Okay, contract ni adalah policy. So owner kepada insurance tersebut kita panggil policy holder. So it's a contract between insurance owner and insurance company. So dia akan melibatkan hitam putih lah, dia satu kontrak yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. So di mana dalam kontrak itu owner ataupun policy holder akan bayar premium. Premium ini adalah sejumlah duit. Depends on apa package yang policy holder nak ambil. Okay, so owner akan bayar premium. So jadi company itu dia akan promise lah. Jadi sekiranya berlaku any loss, dia akan pay compensation ataupun duit lah. Duit dibayar sebagai compensation for loss covered yang tertulis dalam insurance contract. Okay, jadi contoh dalam insurance contract tu ada menyatakan sekiranya motor ini dicuri, dia akan bayar dengan harga sedemikian, maksimum sedemikian. Nanti saya akan tunjukkan contoh kontrak ni. Okay, so jadi ini gambar rajah je. So policy holder dengan insurance company. So policy holder akan pay premium. So insurance company akan pay compensation bila mana loss tu berlaku.
sekiranya tidak ada loss berlaku, kamu akan still bayar premium every month. Okay? Jadi contoh, saya beli kereta Beza. Saya tak beli ni contoh je. Saya beli kereta Beza bulan ni. Okay? And then saya beli insurance. Bila saya beli tu, saya beli insurance. Sebab beli motor atau kereta, wajib ada insurance di Malaysia. Wajib. Kemudian saya bawa bulan depannya tiba-tiba berlaku kemalangan. Okay, bukan salah saya. Salah orang yang melanggar saya. Okay, sebab saya ada insurance. Jadi saya tuntut pada insurance tersebut. Oh, saya pergi dekat kedai bengkel, saya tengok, okay, ini semua kena ganti semua ni dalam RM50,000. Okay, just so saya bagi tahu insurance. Insurance ini laporan daripada bengkel dan ini adalah amount yang saya perlukan untuk ganti parts ni semua. Jadi insurance company tu akan bagi kamu 50,000. Walaupun saya bayar insurance tu baru sebulan. Okay? So itulah fungsi insurance organisation. Jadi kamu sebagai policy holder, saya ni tuan punya Beza, akan tidak rasalah, tak perlulah keluar duit saya. So risk itu dah ditransferkan kepada insurance company. Understand? So benda tu berlaku begini. Tu pentingnya insurance. Alright. So ini ada satu term baru. Adalah baru tapi tak selalu diguna pakai lah. Okay, term ini kita panggil principle of indemnity. Okay, kita baca dia satu poingan saya ambil daripada buku teks. I think everything is important. So the amount of compensation payable to the policy holder is only the amount of the loss suffered. So macam saya cakap kereta saya, dia tengok bengkel nak ganti part-part ni RM50,000. Jadi dia hanya bagi RM50,000 je. Dia tak akan bagi lebih. Okay. Jadi insurans ni bukan untuk kita dapat untung. Dia just untuk bantu kita. Okay. So this is because the key principle in the insurance system is to restore the financial position of the policy holder to the pre-loss condition. Okay. Jadi dia nak fungsi insurance ni just untuk bantulah. Kalau dalam bank account saya RM5,000, saya nak kena bayar kereta RM50,000, nanti berubahlah financial position saya. Jadi dengan claim insurance, saya still ada RM5,000, kereta saya pun seperti mana sebelum accident. So benda ini kita panggil principle of indemnity. Okay. So practically principle of indemnity adalah to restore the financial position of the policy holder to the pre-loss condition. So ini adalah principle of indemnity. Right. So therefore, kita teruskan ayat terakhir. Therefore, the insurance principle will not allow the policy holder to gain profit. Seperti yang saya kata. Kamu tak akan dapat keuntungan. Okay, daripada insurance. So ini bukan satu business. Alright. So hopefully there's nothing yang tu. So ini adalah just term yang kita akan jumpa selalulah. Okay. Ni insurance company selalunya the party that agrees to pay compensation for the losses of the agreed terms. And then ini saya cakap pasal policy holder, which is insurance owner. So individual, dia selalunya adalah satu individu. Tapi dia can be satu organisation tau. Tapi nanti kita akan pergi. So usually it's an individu who will claim and receive compensation. So kamu nak dapat compensation, kamu kena claim dulu lah. Claim, insurance company process, baru dibayar compensation. Okay, and then insurance contract ni yang saya cakap, kata nama lain dia, satu polisi dan satu bukti. Kerana sekiranya saya sebagai policy holder tak puas hati dengan compensation yang diberi, tak ikut polisi, saya boleh bawa pergi mahkamah. Okay,
untuk tuntut baki compensation saya. Ataupun saya sebenarnya dalam salah, jadi insurance company pun boleh bawa pergi masuk mahkamah untuk tuntut kat saya. Okay, and then so premium ni adalah an amount of money, satu duit. Dibayar oleh policy holder kepada insurance company. Okay, so ini adalah beberapa term lah. 4. Okay, ini just nak tunjuk ke kamu all the insurance company yang ada kat Malaysia. Okay, kamu akan nampak ni AIA, AIA Public Takaful. Selalunya AIA ni dia akan ada banyak cabang-cabang insurance dia. Alliance Insurance. Okay, apa lagi yang nampak macam macam familiar, saya pernah nampak ni. Prudential, banyak ni. Kurnia Insurance. Okay. Ini pun akan ada company dia Takaful Malaysia, and then Etika Insurance, Ikhlas Insurance. Okay, dia banyak. Zurich pun one of the main insurance company yang besar. Okay. So dia bergantung lah, insurance ni dia banyak. Even bank pun, macam Maybank, Bank Islam, bank sendiri ada insurance yang dia tawarkan. Okay, kepada orang-orang yang buka akaun bawah bank dia lah. Okay, so now, so ini dah cover kepentingan insurance. Okay, saya berbalik semula kepada atas, kita punya learning standard. So nombor 1, kita dah pergi kepada what is the meaning of the definition of risk. Okay, done. Kedua is the importance of insurance coverage. Okay, kenapa insurance penting? So kita nak pergi kepada yang ketiga. To identify life and general insurance. Okay. Okay, so now kita pergi kepada life insurance. So insurance ni ada 3 jenis sebenarnya. Okay, 3 jenis insurance berdasarkan buku teks. Tapi kalau kamu pergi in real world, tak kisahlah 3 jenis, dia ada banyak jenis sebenarnya. Cuma dalam buku teks dia kategorikan kepada 3 jenis. Okay, so first adalah life insurance, yang pertama. Second dia gelar sebagai general insurance, di mana general insurance ni dia ada banyak insurance bawah dia. Okay, banyak jenis, tapi bukan ni je, ada lebih. Tapi dalam scope buku teks kamu ni je. And then the third insurance is group insurance. Ni yang ketiga. Okay, ini yang saya bagi tahu tadi. Insurance tak semestinya kepada individu, tetapi boleh kepada satu group ataupun organisation. Okay, kita pergi kepada life insurance dahulu. Tak faham, kamu boleh mencelah ataupun just nak tanya, sebab kita we are discovering about insurance today. There is no calculation. So if you wanna ask ataupun kamu macam saya pernah nampak ni, so apa maksudnya ni? So you can ask me. Okay, life insurance dia setiap insurance ni dia cover risiko yang berbeza. Okay, so life insurance dia spesifik kepada sekiranya ada kematian ke atas policy holder. Kalau saya beli insurance tu, so saya policy holder, so sekiranya saya mati, so compensation tu akan dibayar bukan kepada saya lah, saya dah mati kan. Akan dibayarkan kepada keluarga saya. Okay, so mati, death. Kedua adalah loss of ability. Contoh saya kerja, berlaku kemalangan, waktu saya bekerja berlaku kemalangan, ada batu ke atap ke jatuh atas kaki saya, lepas tu saya dah tak boleh jalan. So bila tak boleh jalan, saya tak boleh nak kerja. Jadi ada juga insurance yang cover benda tu. Yang ketiga adalah bila saya menghidap critical illnesses. Critical kalau setakat demam tu tak critical please. Demam campak pun tak critical. So critical dalam term ini adalah cancer, itu critical. Penyakit jantung, critical. Ataupun penyakit tulang,
critical. So dia menyebabkan yang besar-besar yang memerlukan kos yang tinggi. Kalau setakat patah tangan tak kritikal. Okay. Jantung tu memang kritikal lah sebab failure, heart failure boleh menyebabkan pelbagai benda. Stroke boleh, apalah, kamu tak belajar biologi kan. Okay, jadi benda-benda ni dia provide financial protection to family members. Saya kata kalau saya mati, saya dapat compensation, jadi ini nak protect family saya sekiranya family saya depend pada saya untuk bagi duit. Untuk nak bagi kamu sebagai ketua keluarga, ada isteri, ada 3 anak, ada mak ayah yang dah tak bekerja, tua, dan kamu anak tunggal. Contoh Jadi kamulah yang bekerja, yang bagi duit kat mak ayah, bagi duit kat keluarga isteri, beli pampers anak. Okay, sekiranya kamu mati, so tak ada orang boleh pergi kerja, jadi insurans akan bayar satu duit dekat keluarga kamu. So at least keluarga kamu tak adalah kamu mati tu terus dia tak ada rumah ke, at least dia boleh menampung diri dia sampai dia boleh stable. Okay, so itu fungsi life insurance. Dia berbeza Life insurance is different dengan medical insurance. Saya tak pastilah kalau kamu biasa dengar, life dan medical insurance adalah berbeza. So life ni yang melibatkan benda-benda yang boleh mengancam jiwa kamu. Okay, so mati, critical illness, jadi loss of ability, macam tu lah. Alright, ada nak tanya tak pasal life insurance? Nothing? Everyone's clear Okay, hopefully clear. Clear. Alhamdulillah. Alright, sekarang kita pergi kepada general insurance. Ni menarik sikit. So general insurance, kenapa dia kategorikan sebagai general? Kerana insurance ni ada banyak jenis. Okay, lepas kita habis pengajaran hari ni, sekiranya ada masa saya tunjukkan kamu satu company insurance ada berapa jenis insurance dia ada. Okay, general insurance kat buku teks kamu dia bagi 1, 2, 3, 4, 5. 5 jenis. Satu adalah motor. Motor ini termasuklah lori, kereta, motor, apa lagi kenderaan yang kita ada, bas, tak kisah, asalkan di atas jalan raya. Okay, so ini kita motor insurance, spesifik kepada itu. Fire insurance, kebakaran. Okay, medical and health insurance. Ini nanti kita akan pergi. Personal accident pun ada. Melibatkan accident yang melibatkan diri kamu. Yelah kan, kamu tak ada kereta, tak ada apa, jalan kaki pergi kerja. Tiba-tiba jalan kaki tu kena langgar pula dengan motor ataupun kereta. Terus saya jadi OKU. Jadi ada insurance untuk itu, untuk cover kamu. So travel pun, naik flight pun ada insurance. So ini selalunya kamu akan nampak, selalunya macam Asia ke ataupun Mars ke, dia akan tanya kamu, adakah kamu nak beli insurans ni? Jadi apakah benda yang dia cover dalam insurans tersebut? Okay, nanti kita masuk. Okay, kita pergi kepada first insurance, motor. Alright. Alright, so sekarang ini saya nak bagi tahulah. Sebab kamu nanti naik, sekarang dah boleh naik motor kan? Kamu dah boleh dapat lesen motor. So tahun depan kamu nak try dapatkan lesen kereta. Okay, so saya nak cakap pasal motor insurance ni. So dalam undang-undang motor insurance is a compulsory insurance. Dia wajib. That every motor vehicle in Malaysia must have under the Road Transport Act 1987. Sejak 1987. Dia dah wajibkan semua kenderaan di atas jalan raya perlu ada insurans. Kamu tak ada insurans, kamu boleh dikenakan tindakan undang-undang. Okay, so ni penting. Alright, so sebelum kita masuk, dalam motor insurance ni, kat polisi dia, kontrak dia,
dia akan nyatakan. The first party itu merujuk kepada policy holder. Selalunya driver lah. Okay, contoh kamu beli satu insurance daripada Prudential, motor insurance. So dalam tu saya kata kamu dah spesifikkan cakap siapa driver tau. So kalau kamu beli kereta tu, kamulah driver. Sekiranya orang lain bawa kereta kamu dan berlaku kemalangan, insurans takkan bayar. So dia hanya bayar sekiranya driver tu yang bawa kereta. Itu downside pada insurans lah. Dia spesifik. So second party dia merujuk kepada insurance company. Dan sekiranya dia mention third party, any other individual that are involved in an accident caused by the driver. Okay. Excluding the passenger. Ini maksudnya saya tadi kan jalan kaki nak pergi kerja. Satu kereta langgar saya. Jadi saya ni tengah jalan kaki itulah third party. Bukannya penumpang dalam kereta tu. Faham Third party bukan penumpang dalam kereta tetapi orang lain yang terlibat dalam kemalangan tersebut. Okay. So sekarang kita pergi tengok contoh. Ini contoh saja 1, 2, 3. Ni tak adalah. 1, 2, 3. Ni 3 jenis insurance. Kenapa saya letak 4 types Okay, 3 jenis insurance. Saya betulkan dulu. So this is not 4 but 3. 3 types of insurance policy. Okay, so kita tengok. So third party. So ini melibatkan orang selain daripada yang dalam kereta lah. So kita tengok first coverage dia. So dalam polisi tu sekiranya berlaku apa-apa liability to third party due to injury and death. Sekiranya third party itu itulah cedera ataupun meninggal. Okay. Kedua, loss of property yang ke atas third party. Okay, loss of property can be kamu langgar rumah orang. Contoh, langgar masuk kedai orang. So loss of property. So orang punya tuan punya kedai, tuan punya rumah tu, dialah kita panggil sebagai third party. Okay. So ketiga, loss to own vehicle due to accidental fire or theft. Ini own vehicle maksudnya vehicle kepunyaan policy holder. So kereta saya ini kena api ataupun kena curi. Kena api tu maksudnya adalah berlaku kat enjin tu terbakar ke ataupun apa maksudnya kena langgar orang langgar kamu ke and then terbakar ataupun kamu langgar orang lepas tu kereta tu terbakar. Macam tu lah. Okay, keempat. Loss and damage to own vehicle due to accident. So ini pun sama, policy holder punya. So berlakunya kehilangan. Kehilangan tu contoh kereta tu total loss. Maksudnya tak boleh nak baiki dah. Dia dah renyuk, serenyuk-renyuknya. Jadi tu maksudnya loss. So damage tu maksudnya boleh lagi diperbaiki. Okay. So kita tengok the first one. Third party. Allah. Tidak cantik. Third party, dia cover untuk third party, yes. Cover untuk third party, yes. Tetapi ketiga dan keempat dia tak cover. So dia hanya mementingkan polisi untuk yang A ni hanya pentingkan third party sahaja. Okay. Polisi B. Dia third party, yes. Dan kebakaran ataupun kecurian. Itu sahaja. Jadi sekiranya berlakunya accident dan berlaku damage pada kereta saya, dia tak cover.
Okay, kalau komprehensif, ni C. Komprehensif, yes, semua ada. Okay. Now, beza A, B, C ni adalah C ni kalau kamu bayar kamu punya premium, dia akan paling mahal sekali lah. Sebab dia cover semua. A ni mungkin paling murah. Okay, so A yang paling murah, C paling mahal. Sebab lagi mahal insurans tersebut, lagi banyak dia cover. Okay, so itu jenis motor insurance. Saya patut tunjuk ke sekarang apa-apa? Tak boleh. Habiskan dulu. Okay, yang kedua fire insurance. So macam biasalah, just nak tekan kat sini, fire insurance bukan damages caused by fire sahaja, tetapi boleh lightning dan explosion. Explosion ni contoh kamu kat rumah ada tong gas kan. So tong gas tu meletup. Fire insurance boleh cover. Okay. Cover kat atas property kamu lah. Any loss of life ataupun loss of property. Okay. Ketiga ni medical and health insurance. Ni saya tunjuk gambar. Kalau kamu pergi klinik, kamu tengok kat pintu dia, kan ada banyak stiker. So dia just nak bagi tahu adalah ini adalah klinik panel. Di mana siapa pemegang contoh kita tengok insurans apa yang ni. Ini semua insurans ni. Okay, kita pergi kepada Mediclinic kat sini. Ni satu insurance company. Okay, so sesiapa yang beli insurance Mediclinic, health and medical insurance, dia beli. So dia boleh datang klinik ni, kalau dia sakit dia boleh datang klinik ni, dia tak payah bayar. Insurance tu akan bayar. Okay, dia datang, ambil ubat, jumpa doktor, ambil ubat, keluar. Tak perlu bawa dompet pun. Okay, just bawa IC untuk identify and then bagi details insurance dia. Okay, so kalau kamu tengok sini, Petronas. Siapa yang bekerja di bawah Petronas? Boleh datang kat sini. So ini adalah insurance yang di-cover oleh Petronas. Giat Mara. Jadi Mara ada. Tengok kat sini, Mara. Jadi saya boleh datang panel klinik ni. So Mara akan bayar untuk saya. Saya tak payah bayar. Okay. LHDN pun sama. Ada. So company apa ni? Semua company PM ada. Okay. So banyaklah. So klinik ni dia jadi klinik panel kepada banyak company. So lagi banyak company insurance dekat klinik tu, lagi ramai orang boleh datang. Okay, sebab itu klinik suka jadi klinik panel. Okay. Now apa beza tadi saya kata life insurance dengan health and medical insurance. Now, medical insurance dia adalah risiko ke atas deteriorating health. Kesihatan yang makin menurun. Life insurance dia mati, critical illness. Ini just macam demam, patah kaki nak kena admitted, dia bukan critical sangat. Okay, dan selalunya ada hospitalization and surgical. So kamu masuk hospital, jadi dia boleh bayar insurance, hari-hari kamu dapat duit makan. Kemudian kamu pergi masuk surgery tu harga kosnya RM94,000. Tak payah bayar. Company insurance tu akan bayar. Okay, and then ini semua adalah add-on. Faham Macam motor insurance kan kita boleh tambah coverage. So kamu boleh tambah coverage, adakah nak masukkan ni juga? Sebab ada orang tak beli life insurance, dia beli health and medical insurance, kemudian dia tambah-tambah. Okay, begitu. Macam itulah. Alright, so now persoalan. Why is the medical and health insurance important? Even though the government, kerajaan, provides medical and health services in government hospitals. Kamu mungkin tengok kamu pergi hospital, contoh kamu sakit kat MRSM, bawa pergi hospital, kamu bayar RM1 sahaja. Walaupun kamu dapat ubat bertimbun.
Kalau kamu pergi klinik swasta, okay, kamu kena bayar mungkin hampir RM100 untuk ubat-ubat tersebut. Tetapi pergi klinik ataupun hospital kerajaan, kamu hanya bayar RM1. Okay. Tetapi dia nak cakap ni, kenapa medical and health insurance ni penting untuk kamu beli walaupun kamu boleh pergi hospital dan dapat rawatan percuma. Okay, ni pengalaman sebab saya tak pastilah kamu pernah hadapi atau tidak, so saya tak payah tanya. Ni pengalaman. Contoh kamu terlibat dengan kemalangan jalan raya. Okay, so kamu kepala kamu berdarah. Okay, kepala kamu berdarah, kaki kamu patah. Okay, kemudian kamu pergi ke hospital kerajaan. Nah, hospital kerajaan dia ada satu nurse ke, tak tahu lah pegawai kesihatan ke, dia akan tengok. Dia akan label kamu sebagai 3 kategori. Kategori pertama adalah merah. Merah ini maksudnya kamu perlukan immediate attention. Maksudnya penting lah. Contoh kamu unconscious. Okay, kemalangan tu kamu unconscious. Jadi tak tahu sebab apa. Jadi kamu akan dimasukkan sebagai merah. Tetapi sekiranya kamu conscious, hanya berdarah macam tu, mungkin akan masuk kepada kategori kedua iaitu kuning. So kuning ini tidak terlalu urgent, tetapi perlu perhatian juga. Okay, yang ketiga adalah green, hijau. Hijau ni adalah, ini boleh diketepikan dulu. Bila dah okey merah dan kuning, okey saya akan layan hijau. Okay, sebab tu kamu pergi hospital kerajaan, kamu kena tunggu lama. You have to understand. Hospital kerajaan, contoh Sandakan ni kan ada satu sahaja. Penduduknya ramai. Okay, kalau kamu semua pergi hospital kerajaan, of course lah list merah, kuning akan lebih banyak. Jadi kalau kamu termasuk dalam kategori hijau, so kamu kena tunggu lama. Mungkin 3 jam, 4 jam. Sebab itu cikgu asrama kamu dah malam-malam, okay, klinik dah tutup, kemudian kamu mengadu sakit, right? So kena pergi hospital. Sebab tu cikgu warden tak suka. Kerana kamu akan dikategorikan sebagai hijau saja dan cikgu asrama kamu kena tunggu kamu sampai 2-3 jam dekat hospital. Kamu okey lah mungkin duduk kat dalam, kena drip ke apa ke. Dan guru asrama ni tak ada kerja, duduk kat luar menunggu je jadi penunggu kat luar. Okay, sebab tu cikgu asrama kamu akan suruh kamu tunggu. Esok pagi baru pergi klinik. Okay, so itu sebab lah kenapa bukannya kami tak sayang kamu ataupun kami tak kisah. Tetapi walaupun kami hantar kamu pergi hospital, kamu kena tunggu sampai berjam-jam. Kalau malam lagi lah, nanti kamu kena balik pukul 1-2 pagi. Sedangkan esok kamu kena pergi sekolah. Macam tu lah. Okay, now berbalik semula kat situ. So kalau kamu pergi hospital, selalunya orang kata kamu kena menunggu. Kalau kamu pergi hospital swasta, di mana hospital itu cover untuk insurans kamu tu. Okay, jadi kamu akan straight away pergi hospital swasta, tak perlu tunggu. Dia akan terus, tak kisahlah kamu hijau ke, kuning ke, merah ke, dia terus layan. Sebab hospital swasta ini tidak ramai dia punya pelanggan. Okay, tapi kaki tangan dia banyak. Sebab tu kamu tengok hospital swasta macam mana dia boleh besar, canggih, lagi baik daripada hospital kerajaan adalah kerana hospital swasta ini dibayar oleh insurance company untuk rawat dia punya policy holder. Okay. So hospital swasta ni dia boleh charge harga ubat ataupun surgery yang mahal. Sebab dia tahu policy holder tak payah bayar. Insurance company tu yang akan bayar. Dan insurance company pula, contoh dia ada 100,000 policy holder, tiap-tiap bulan policy holder tu bayar minimum RM100. Jadi sebulan insurance company itu banyak dia punya income lah. Jadi dia boleh bayar
hospital swasta ni, tak ada masalah. Okay, sebab tu kalau kamu tengok kat KK, kalau kamu pergi KK lah, ada hospital yang sebelah apa tu, mall tu yang besar tu. Tak ingat dah, dah lama tak pergi KK ni. Okay, kat sebelah tu ada hospital besar, tu hospital swasta di sebelah mall. Okay, jadi kamu tengok kat situ tak ramai, tak seramai, kereta tak pernah sangat penuh. Kalau tak seramai dengan hospital kerajaan lah. Tu saya nak bagi tahu. Okay, jadi kalau kamu mampu, ni nasihat kepada kamu nanti kamu dah bekerja kan. Sekiranya kamu mampu dah bekerja nanti, penting untuk kamu beli insurans medical atau health. Okay, kerana kalau kamu ada kemalangan ke apa, tak perlulah kamu bergantung kepada parents. Kesian parents kamu. Dah surgery tu kosnya RM5,000. Manalah parents kamu nak cari RM5,000. Okay. So untuk kurangkan bebanan kepada family members. Okay. Oh panjang panjang cerita kita hari ni. Oops, kita ada 15 minit lagi. Okay, continue on. So ini yang keempat, personal accident. Jadi ini yang saya cakap. Sekiranya dia melibatkan injury, disability ataupun death, tapi datang daripada accident sahaja. Directly from accident. Life insurance, death tak kisah. Kamu mungkin meninggal disebabkan penyakit. Kamu mungkin meninggal natural death. Meninggal biasa. Still, family kamu dapat compensation. So, personal accident insurance, so pentingnya perkataan accident, dia datang daripada disebabkan oleh accident sahaja. So, berbeza dengan life dengan medical health. Okay? So, itu yang keempat. Yang kelima, travel. Ni yang penting. So, dia berlaku kehilangan ataupun losses ketika travel. Okay? So, dia boleh berlaku contoh kamu naik AirAsia, kamu beli insurance travel dengan AirAsia. Jadi, sepanjang kamu travel dengan AirAsia tapi dah sampai destinasi tak boleh lah. Travel dengan AirAsia, jadi kamu di bawah insurance dia. Okay? Selalunya kalau orang pergi overseas, adalah bagus kamu beli travel insurance. Pergi overseas contoh walaupun pergi overseas 3-4 hari sahaja, beli travel insurance. Kenapa? Okay, jom. Contoh, saya pergi Thailand. Lepas tu saya kena kemalangan dekat Thailand dan saya disability OKU. Jadi ataupun saya mati. Jadi travel insurance saya boleh cover. Bagi compensation. Ataupun ketika waktu travel saya, luggage saya kena curi. Okay? Luggage kena curi pula. Ataupun maksudnya bukan kena curi sahajalah. Luggage ni anything can happen lah. Okay? So ada compensation. Pasport dengan money. Pasport kena curi juga. Sebab pergi overseas ni orang suka pasport. Okay? Dia akan cover. Kehilangan duit pun sama. Ataupun berlaku anything waktu travel, medical boleh cover. Dia masuk hospital. Sebab kalau pergi Thailand boleh lagi ikut. Kalau kamu pergi negara-negara yang lebih tinggi mata wang dia. Contoh pergi apa? London. Pergi je London, tiba-tiba pengsan kat situ. Tengok-tengok rupanya ada medical sakit apa? Sakit jantung ke apa? Kena stroke. Nasib lah kamu tak ada duit banyak, nak bayar medical tu satu hal. So daripada bayar macam tu, baik beli travel insurance, taklah mahal sangat. So usually travel insurance ni dia cover maksimum 1 tahun. And then kamu bayar premium dia sekali sahaja waktu kamu nak pergi travel. Bukannya sentiasa macam life insurance ke medical insurance. Okay, so travel Okay, so travel insurance ni
hanya dibeli sekali waktu kamu travel. So kalau kamu nak travel seminggu, so travel insurance ni beli sekali je. Okay. Kan lain lah kalau kamu nak berhijrah. Berhijrah maksudnya, okay, saya tak nak duduk Malaysia dah, saya nak pergi jadi UK citizen. Alright, itu lain Jangan kau ambil travel insurance pula. Okay. So itu 5 jenis insurance di bawah general insurance. Okay, last. Kita pergi kepada the third category. Group insurance. So group insurance ni dia cover untuk group individuals. Okay. Dia ada 2 jenis. Satu kepada organisation. Dia boleh jadi company. Dia boleh jadi club yang besar-besar. Ataupun kepada pelajar. Kalau kamu nak tahu, kamu dekat MRSM ni, MARA membayar insurans pada semua pelajar-pelajar dia di MRSM. Okay, kamu semua belajar dekat sini ada insurans. So anything happen pada kamu, parents kamu akan dapat compensation lah. Okay. So, group organisation ni just financial protection dia bagi kepada employee. Okay, benda-benda macam biasa dan dia ada limit lah. Okay, macam saya kan, MARA dia bagi group insurance untuk organisation sebab saya pekerja dia. So saya boleh pergi klinik panel tapi maksimum sebulan saya hanya boleh pergi medical sampai RM500 saja. Contoh RM500 je. Jadi dia ada limit. So jadi dalam bawah insurance ni kamu bolehlah enjoy. Tak perlu pergi klinik, tak perlu bayar. Okay. Saya bagi satu contoh ayah saya. Ini real life, family saya. Ayah saya bekerja bukan kerajaan tetapi bekerja di bawah syarikat swasta. Dan syarikat swasta ini dia membekalkan unlimited medical insurance kepada employee dia. Unlimited coverage unlimited. So itu bagusnya kerja dengan swasta. Bila kalau kamu kerja dengan swasta, make sure kamu tengok apa benefit yang kamu akan dapat kalau kamu bekerja dengan dia. Salah satu benefit yang kamu kena tengok adalah inilah, insurance untuk medical. Okay, so ayah saya dapat unlimited medical. So bila anak-anak dia semua di bawah 18 tahun, sepanjang anak-anaknya di bawah 18 tahun, kami hanya pergi klinik bagi kad sahaja. Dia ada kad. Okay, ayah saya tidak membayar bayar ubat lah. Dia pergi klinik, ayah saya tak payah bayar ubat. Kami tak pernah menjejakkan kaki ke klinik kerajaan. Okay, kami lah, adik-beradik saya tak pernah menjejakkan kaki ke klinik kerajaan. Kerana kami pergi klinik panel sahaja. Di mana tak ramai orang. Dan dekat dengan rumah. Sebab klinik panel jauh sikit. Klinik kesihatan jauh sikit. Klinik panel dia banyak. Okay. Kemudian saya bagi tahu adik saya tiba-tiba dia ada penyakit tulang. So dia kena pergi hospital. Kena buat rawatan intensif. Jadi adik saya ni sebab medical insurance ayah saya adalah unlimited. Jadi ayah saya bagi adik saya masuk hospital Hospital Sunway. Kalau kamu tahu, kalau kat Semenanjung Sunway ni hal. Sunway Hospital. So dekat hospital tu ada satu doktor pakar tulang. So kenapa yang saya nak adik saya masuk kat situ adalah dia nak adik saya jadi pesakit di bawah doktor ni. So doktor ini hanya berada di Sunway Hospital. Jadi ayah saya tak keluar sesin pun, tapi adik saya boleh berjumpa dengan doktor pakar. Okay. Dan treatment adik saya tu bertahun-tahun. Jadi kalau ayah saya atau company itu tidak menawarkan insurance ni, you will know lah how much money kena keluar untuk bayar adik saya punya treatment. Okay, dan berkemungkinan
kita dapat treatment pun bukan dengan doktor pakar, hanya doktor biasa. Macam itulah. So itu beza insurance. So insurance ni membolehkan kamu dapatkan sesuatu yang kamu tak pernah terfikir kamu boleh dapat. Okay. Alright, itu just history of my family lah. Tapi lepas dah 18 tahun, tak boleh lah. Company tak cover dah. Kamu kena beli insurance kamu sendiri. Okay, the second one adalah group insurance for pupils. Okay, so pupils kita tengok sekejap. Sebab ini dekat dengan kamu. Okay, di mana in the events of death, paralysis, disability and wheelchair allowance. Okay. Dan kita panggil kamu punya insurans sebagai takaful pelajar sekolah Malaysia. Tapi kami bayar takaful kamu tak mahal lah sebab kamu ramai. Okay, tak pastilah berapa ringgit tapi yang pasti tak mahal. Dia berbeza dengan kalau kamu dah besar nanti kamu nak beli insurans. Insurans ni macam saya beli medical insurance 200 lebih tapi komprehensif. Ikutlah kamu, kalau kamu tak nak komprehensif mungkin ada yang sampai 100.5 je. Tapi dia tak ada yang single digit, tak ada yang RM30, tak ada Okay, now itu dah habis lah jenis-jenis insurance. Jadi kita cover balik. Kita ada 3 kategori insurance. Satu adalah life insurance, kedua adalah general insurance dan ketiga adalah group insurance, Okay, so life insurance ada satu je. General insurance ada 5, motor, fire, medical and health, personal accident dan travel. Group insurance ada 2, iaitu organisation dan pupils. Okay, alright, so itu dah habis dah. Jadi saya nak tanya, kamu secara personally, kenapa kamu rasa sebenarnya dari segi sudut pandangan kamu, kenapa kamu nak ambil insurance? Kenapa kita patut ambil insurance? Anyone? Untuk mengelak sebarang risiko berlaku, Miss. Okey, contoh kalau yang terdekat kepada kamu, risiko apa? Risiko disability, Miss. Patah kaki kan, Miss. Okey, so dia medical kan? Medical coverage tu yang penting. Sebagai personally, individually, medical coverage penting. Okey, lagi? Sebab Miss, kita macam contohnya risk tu kita dapat kurangkan Miss dalam sesuatu bisnes. Bisnes? Itu waktu kamu ada bisnes lah. Ya. Okay. Alright, sebab kita dah kesuntukan masa ni kan. Okay, saya beritahu. Kamu sebagai seorang individu yang pentingnya ada 4. Okay, so apa yang Ashraf cakap tadi adalah yang keempat, compensation for loss. So tapi yang first, yang paling penting adalah saya tak nak saya mati ataupun disability, saya menyusahkan family saya. Itu yang penting. Kalau kamu dah fikir balik lah, kamu fikir balik, family is first. Okay, saya tak nak bila apa-apa berlaku, family saya terbeban. So insurance ni is for my family. Walaupun saya beli untuk finance insurance saya, tetapi it's actually for my family. Okay. Kenapa word kat situ? Work sorry. So kedua ini adalah financial expenses kiranya saya tak boleh bekerja. Sebab mungkin waktu sebelum saya berlaku apa-apa, saya ada financial, bulan-bulan saya bayar. Netflix lah, kereta, okay. So financial expenses ni sekiranya berlaku kepada saya apa-apa, financial expenses ni boleh di cover melalui insurance sekiranya saya tak boleh bekerja. Okay, ketiga ni yang ideal cakap.
medical. Okay, medical expenses. So 4 perkara sebenarnya yang main utama yang kenapa kita nak ambil insurance. Satu untuk family, financial aid. Kedua, financial expenses, sekiranya kita tak boleh kerja. Ketiga, medical. Keempat, dan compensation untuk loss. So macam Ashraf cakap tadi lah, kalau loss of business ke apa, so at least saya ada compensation. Okay, so that's it for today. So itu kita dah cover everything for the first subtopic.